Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Vietnam, yang mana Vietnam menang 3-0. Ini adalah perlawanan pertama Vietnam menang lebih daripada 2 gol ketika menentang pasukan Malaysia di bawah kendalian Pak Hang Seo. Jadi kita perlu katakan yang memang ini adalah perlawanan yang membezakan daripada sudut kualiti pemain serta sudut fitness ataupun kecergasan, yang mana kita boleh lihat Vietnam pada perlawanan ini dari minit pertama sampai minit 90 mereka masih lagi mengekalkan momentum dan juga corak permainan yang sama dari segi pressing, dari segi kawalan bola, dari segi ketenangan dan juga dari segi ball position. Memang Vietnam adalah satu pasukan yang lebih bagus daripada pasukan Malaysia. Itu adalah benda yang perlu kita terima sebagai penyokong ataupun sebagai rakyat Malaysia sendiri, yang mana Vietnam telah mencapai satu tahap yang lebih tinggi berbanding pasukan kebangsaan kita. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah kelemahan pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang off-ball movement dan juga pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola, yang mana pada perlawanan ini kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain kita gagal untuk melakukan pergerakan yang banyak di dalam padang untuk membuka ruang ataupun memberi ruang kepada pemain-pemain yang pegang bola untuk melakukan hantaran ke hadapan ataupun untuk buka game itu lebih kepada wide area ataupun di middle area. Apabila kurangnya movement dalam padang ataupun dalam perlawanan ini menyebabkan pemain-pemain yang pegang bola tidak mampu ataupun tidak ada banyak pilihan untuk membuka game dan juga untuk melakukan passing ke hadapan. Itu adalah kelemahan yang pertama. Berbeza dengan corak permainan Vietnam, yang mana kita boleh lihat pemain-pemain Vietnam mereka banyak bergerak pada perlawanan ini daripada bahagian kanan ke tengah ke kiri, kiri ke tengah ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas, berbanding pasukan Malaysia yang kebanyakannya pemain terlalu statik dan tidak banyak melakukan off-ball movement ataupun pergerakan tanpa bola untuk menerima hantaran daripada pemain-pemain tengah ataupun pemain-pemain pertahanan. Itu kelemahan yang pertama lah, pergerakan, sama ada pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kelemahan pasukan Malaysia pada perlawanan ini adalah di bahagian pertahanan, yang mana kita boleh lihat di bahagian kiri Syahmi Safari tersering di attack ataupun diserang oleh pemain-pemain Vietnam. Dengan banyak benda yang dilakukan oleh Syahmi Safari telah menyebabkan pemain-pemain Vietnam berjaya untuk kawal dan juga tembusi bahagian kiri yang dijaga oleh beliau. Kita boleh tengok kebanyakannya Syahmi Safari terlalu off position ataupun dia kadang-kadang dia off marking, yang mana beliau membiarkan pemain-pemain Vietnam untuk exploit bahagian kawasan beliau dan pemain-pemain Vietnam berjaya untuk kuasai bahagian kiri pasukan Malaysia dengan sangat cemerlang. Manakala kita boleh juga lihat di bahagian kanan, yang mana gol pertama Vietnam adalah terhasil di bahagian kanan yang dikawal oleh Rizal Ghazali, apabila kebanyakan pemain-pemain Malaysia hanya melakukan ball watching ataupun tidak melakukan marking yang begitu baik dan menyebabkan pemain-pemain Vietnam berada dalam kedudukan kosong untuk melakukan percubaan ke arah gawang gol Malaysia. Kita boleh lihat gol pertama memang adalah kesilapan daripada barisan pertahanan yang tidak marking ataupun tidak menjaga pemain-pemain pasukan Vietnam dengan ketat ataupun tidak ada orang yang menjaga langsung pada kedudukan tersebut untuk Vietnam dengan mudahnya menjaringkan gol. Dan kelemahan yang ketiga pada perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan adalah bagaimana di bahagian midfield, yang mana di bahagian midfield ini kita kehilangan 2 orang pemain yang boleh beraksi. Yang pertama adalah attacking midfielder, iaitu kita kehilangan seorang attacking midfielder yang boleh menjadi playmaker kepada pasukan Malaysia untuk melakukan serangan dan juga melakukan creativity chances ataupun peluang untuk mencipta gerakan di bahagian tengah untuk melakukan serangan ke arah pasukan Vietnam, yang mana kita kehilangan seorang pemain yang mempunyai ability ataupun kemampuan tersebut di bahagian tengah. Yang kedua, di bahagian tengah juga kita kehilangan seorang player yang mampu berfungsi sebagai defensive midfielder, yang mana kita tahu Malaysia hanya bawa 2 pemain di bahagian tengah, iaitu Mukari Ajmal dan juga Badrul Bahtiar. Dua-dua adalah player yang mempunyai corak permainan
yang bermain sebagai center midfield ataupun CM, more box to box. Tetapi Malaysia tak bawa attacking midfielder dan juga defensive midfielder, dan perkara itu sedikit menjejaskan corak permainan Malaysia di bahagian tengah apabila Badrul Bahtiar yang berfungsi sebagai deep playing playmaker terpaksa untuk beraksi di posisi nombor 6, yang mana posisi nombor 6 bukanlah posisi beliau yang asal. Jadi benda tersebut telah merencatkan sedikit barisan pertahanan dan juga barisan tengah Malaysia, yang mana Malaysia tiada seorang pemain tengah bertahan yang mampu untuk menyekat gerakan-gerakan pasukan Vietnam di bahagian tengah. Itu adalah kelemahan pasukan Malaysia yang ketiga. Yang keempat, kelemahan pasukan Malaysia pada perlawanan ini adalah dari segi fitness, yang mana kita boleh lihat kecergasan pasukan-pasukan ataupun pemain-pemain Malaysia pada perlawanan ini adalah berada di tahap yang minimum. Sebab apa? Sebab pemain-pemain yang dipanggil juga adalah daripada kalangan pemain-pemain yang tidak mempunyai minit permainan yang banyak bersama dengan kelab. Contohnya Aidil Zafwan yang tidak banyak bermain bersama dengan JDT pada musim ini, dan juga Syarul Saad yang juga baru pulih daripada kecederaan, dan akhirnya apa import dah, kedua-dua player cedera pada perlawanan ini, dan kemungkinan besar kita tak tahulah lawan dengan Indonesia sama ada mereka mampu pulih ataupun tak. Jadi boleh saya katakan fitness level pasukan ataupun pemain pasukan Malaysia masih lagi berada di tahap minimum, ataupun kita boleh bandingkan dengan pemain-pemain Vietnam, yang mana pemain-pemain Vietnam punya fitness pada game ni memang membuktikan yang mereka ready dan juga bersedia untuk menghadapi cabaran dalam AFF Suzuki. Apabila pemain-pemain yang diturunkan daripada minit pertama sampailah minit 90, mereka tidak ada masalah untuk berlari, untuk melakukan tekanan tinggi, untuk kawal bola, untuk pressing, untuk bermain dengan kasar, untuk lembor dan sebagainya. Memang tidak ada masalah dibandingkan dengan pemain-pemain Malaysia yang agak kerap menjadi kecederaan pada perlawanan ini. Itu kelemahan yang keempat daripada pasukan Malaysia. Kelemahan yang kelima daripada pasukan Malaysia adalah di bahagian striker, yang mana untuk first half Malaysia menurunkan Luqman Hakim, dan apa yang menjadi kelemahan Luqman Hakim adalah beliau tidak mampu untuk link up dengan bahagian tengah serta bahagian sayap, iaitu Safawi dan juga Arif Aiman, untuk membuka game lebih laju ataupun membuka game lebih ke hadapan. Yang mana apabila seorang striker tak boleh link up ataupun tak boleh nak menyambung dengan baik pada pemain tengah dan juga pemain sayap, menyebabkan bahagian hadapan akan kekurangan chances ataupun kreativiti untuk melakukan percubaan ke arah gawang. Dan benda yang sama juga berlaku di second half, apabila kemasukan di Paula juga tidak memberi apa-apa impak yang positif, apabila beliau juga seakan-akan terlalu statik, dan beliau juga tidak banyak membantu bahagian tengah untuk challenge barisan pertahanan pasukan Vietnam dan juga barisan tengah pasukan Vietnam. Yang mana kita boleh tengok Paula hanya berjalan-jalan, bertonggek jubok tanpa ligan pemain ataupun pressing pemain-pemain Vietnam pada perlawanan ini. Jadi benda tersebut perlu diperbaikilah. Mungkin kita boleh cari striker yang betul-betul berkemampuan dan juga mempunyai ability untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada, dan mampu untuk link up dengan baik di bahagian tengah dan juga bahagian wide area. Dan kelemahan pasukan Malaysia yang seterusnya adalah di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri, yang mana apa yang boleh saya katakan, Safawi dan juga Arif Aiman, mereka pada perlawanan ini agak terlalu sunyi, yang mana mereka kurang dapat bola dan mereka juga kurang dribble ataupun kurang melakukan gerakan-gerakan berbahaya di bahagian sayap, apabila mereka berdua berjaya dimarking dengan ketat oleh pemain-pemain Vietnam, sehingga 2 ataupun 3 player Vietnam yang akan menekan mereka ketika mereka memegang bola. Jadi boleh saya katakan Safawi dan juga Arif Aiman terlalu dikepung dan mereka tidak keluar ataupun mereka tidak berusaha untuk keluar daripada kepungan ataupun marking yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Itulah yang saya katakan tadi, masalah utama Malaysia adalah off ball movement, iaitu pergerakan tanpa bola, yang mana pemain-pemain Malaysia ni kebanyakannya hanya statik. Itu yang menjadikan pergerakan Malaysia kurang lancar di bahagian tengah. Dan yang terakhir, untuk kelemahan pasukan Malaysia adalah boleh saya katakan mereka di bahagian tengah tidak mampu untuk buat apa-apa, dan kebanyakannya adalah satu, ball watching, yang mana kita boleh tengok apabila Vietnam dapat bola, pemain-pemain Malaysia hanya melihat dan menunggu sahaja apa yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Dan kita boleh tengok sampailah Vietnam buh gol pun pemain-pemain Malaysia masih lagi ball watching. Itu yang menjadi masalah utama kepada bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan pasukan Malaysia. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, Malaysia
Malaysia masih lagi mengharapkan skill individu untuk membawa kepada kemenangan tanpa bermain sebagai satu tim. Itu yang menjadi masalah kepada pasukan Malaysia, yang mana mereka tidak boleh memahami apa yang mereka cuba buat dalam game ini dan apa yang mereka perlu lakukan dalam game ini untuk memahami antara satu sama lain. Boleh saya katakan chemistry antara mereka ni masih lagi terlalu jauh dan masih lagi perlu dibina untuk mengukuhkan mereka punya corak permainan. Dan secara kesimpulannya untuk pasukan Malaysia, apa yang menjadi kelemahan mereka? Yang pertama tadi adalah movement, sama ada pergerakan tanpa bola ataupun pergerakan dengan bola, mereka masih lagi kurang. Yang kedua adalah dari segi fitness, yang mana mereka masih lagi kurang fitness ataupun kecergasan berbanding pemain Vietnam. Yang ketiga adalah di bahagian tengah, kita kehilangan dua posisi ataupun pemain yang mampu beraksi sebagai attacking midfielder dan juga defensive midfielder. Yang keempat adalah pertahanan kita terlalu longgar, tidak compact dan juga tidak berdisiplin, banyak off marking dan banyak ball watching yang menyebabkan Vietnam mampu untuk menjaringkan gol sampai 3 pada perlawanan ini. Itu untuk pasukan Malaysia. Kita masuk kepada pasukan Malaysia punya persembahan yang boleh dipuji. Apa yang boleh saya puji tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama, saya boleh puji Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad punya work rate sangat-sangat bagus. Beliau adalah pemain yang bekerja keras pada perlawanan ini, menunjukkan satu persembahan yang menarik dan beliau memang sangat rajin lah. Dan boleh saya katakan sekiranya Syafiq Ahmad bermain dengan mendapatkan cukup minit permainan bersama dengan Johor Darul Takzim, beliau akan menjadi proper player. Mungkin beliau akan menjadi star player dalam Malaysia. Saya harapkan season depan jika JDT tak guna Syafiq Ahmad, mungkin boleh jual ataupun loan kepada pasukan seperti KL ataupun Kedah untuk memastikan yang bakat Syafiq Ahmad ni boleh diasah lagi sebagai seorang striker ataupun attacking midfielder. Dan player yang kedua saya boleh puji adalah Rizal Ghazali, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan Vietnam menghadapi kesukaran untuk attack di belah bahagian kanan Malaysia, yang mana Rizal dikenali sebagai Terminator, beraksi dengan sangat cemerlang. Cumanya gol pertama adalah terhasil daripada first try Vietnam attack belah kanan. Jadi mungkinlah itu adalah kelompongan yang boleh diperbaiki oleh Rizal. Tetapi apapun, gol tu tak boleh nak salahkan Rizal sahaja, sebab gol terhasil daripada bahagian tengah, yang mana Syarul Saad dan juga Dominic Tan tidak menjaga ataupun tidak marking pemain tersebut dengan baik. Yang boleh dikatakan off marking lah pada perlawanan tersebut. Itu untuk pasukan Malaysia yang boleh saya puji. Manakala untuk pasukan Vietnam, apa yang boleh saya katakan, mereka terlalu perfect untuk game ni. Mereka terlalu sempurna, yang mana mereka mengamalkan corak permainan high pressing ataupun memberi tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain Malaysia. Kita boleh tengok Malaysia dapat bola, Malaysia hanya mampu bertahan ataupun memegang bola hampir paling lama pun lebih kurang 30 saat sebelum pemain-pemain Vietnam melakukan pressing dan berjaya rampas balik bola itu daripada pemain-pemain Malaysia. Boleh dikatakan pressing yang dilakukan oleh pemain Vietnam memang sangat tinggi, berdisiplin, dan yang paling penting, mereka tahu untuk masuk, mungkin seorang player Malaysia pegang bola, 3 player Vietnam yang pergi kepada pemain Malaysia tersebut untuk rampas bola. Jadi benda itu menyebabkan Vietnam memang mudah untuk dapat balik kawalan bola, untuk mereka dapat balik ball position disebabkan high pressing yang mereka guna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok bagaimana Vietnam switch play, melakukan pertukaran permainan daripada wide area ke middle area kepada wide area balik. Yang mana kita boleh tengok Vietnam banyak tukar daripada bahagian kanan ke kiri, kiri ke kanan. Memang sangat-sangat menarik. Mereka berjaya exploit bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Malaysia, sampai Malaysia banyak melakukan kesilapan disebabkan off marking dan juga disebabkan ball watching. Jadi Vietnam memang menggunakan peluang tersebut untuk melakukan serangan bertubi-tubi lah ke arah gawang pasukan Malaysia. Boleh dikatakan memang perlawanan ni Vietnam kontrol lah. Kita tak boleh nak nafikan benda itu. Tetapi Vietnam masih lagi mempunyai kelemahan. Sebenarnya Vietnam bermain dengan posisi high defensive line di bahagian pertahanan, yang mana mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Tetapi Malaysia gagal untuk menggunakan peluang tersebut untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan bagi menggunakan Arif Aiman dan juga Safawi Rashid untuk di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri untuk mengatasi pertahanan Vietnam yang agak tinggi itu. Sekiranya
Badrul Bahtiar boleh melakukan hantaran ke belakang pertahanan untuk mencari Arif Aiman ataupun Safawi, kemungkinan besar Malaysia boleh exploit ataupun boleh tembusi barisan pertahanan Vietnam yang bermain agak tinggi. Tetapi sayang, secara overallnya memang Vietnam adalah pasukan yang superb, mempunyai high pressing yang bagus, fitness yang lebih bagus daripada Malaysia, finishing yang bagus dan mempunyai tactical dan juga vision yang lebih bagus daripada Malaysia di bawah kendalian Pak Hang Seo. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.